A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب المصطفى سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وعترته وأصحابه ومن والاه أما بعد. Sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan daripada Allah dapat kita bersama pada petang yang berbahagia ini untuk sama-sama kita mempelajari sebuah kitab karangan Syekh Abdullah Ibnu Muhammad As-Siddiq Al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala yang berjudul Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita di kalangan mereka yang terus dapat meneliti dan berkhidmat kepada kitab-kitab karangan Syekh Abdullah Al-Ghumari secara khusus dan menjadi orang yang dapat hidup di dalam mendalami serta menguasai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi sekiranya ianya adalah merupakan hadis-hadis pilihan para ulama besar kita biiznillah subhanahu wa taala. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang bersama-sama dalam majlis ini. Alhamdulillah, daripada hari ke hari Allah Ta'ala merezekikan kepada kita kebaikan yang berterusan. Dan Alhamdulillah dalam pertemuan yang lepas kita telah pun dapat dalam majlis yang ke-40 pertemuan yang lepas, majlis yang ke-40 kita sudah dapat mendalami 40 amalan yang mudah, amalan-amalan yang mudah dilaksanakan tetapi ganjaran pahalanya adalah merupakan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan secara mudahnya kita telah pun selesai mendalami 40 amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Dan sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari, sebenarnya bukan hanya ada 40 amalan yang membawa pelakunya ke syurga, bahkan banyak lagi. Lalu sekarang kita akan masuk fasa kedua bagi kitab Tamamul Minnah bi Bayanil Khisalil Mujibati lil Jannah, iaitu kita akan memasuki fasa kedua kitab ini. Kalau fasa pertama, fasa yang membincangkan 40 amalan. Amalan pilihan Syekh Abdullah Al-Ghumari yang beliau petik daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setiap satu amalan itu membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Fasa kedua bagi kitab ini adalah kita meneliti secara umum hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pelbagai, yang kesemuanya adalah juga memfokuskan kepada satu perbahasan, iaitu pelakunya akan membawa ataupun akan dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah mulai hari ini kita akan mula meneliti daripada satu hadis ke satu hadis, yang hadis-hadis ini jumlahnya banyak, yang kesemuanya didatangkan khusus oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari untuk menyatakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga amalan-amalan yang akan kita jumpa dalam hadis ini yang tak pernah lagi kita jumpa dalam 40 amalan yang lepas. Dan ada juga amalan yang disebut oleh hadis-hadis yang bakal kita pelajari ini telah pun dinyatakan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam fasa pertama kitab Tamamul Minnah biiznillah subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana biasa tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulakan majlis kita sebagaimana yang telah didatangkan oleh Al-Ustaz Muhdi Aziz di bahagian komen, iaitu selawat Al-Munajjiyah ataupun salawat Al-Munjiyah yang telah direzekikan oleh Allah kepada Syekh Musa Ad-Darir menerusi mimpi beliau bertemu dengan Nabi SAW. Dan Alhamdulillah dalam majlis-majlis sebelum ini kita menjadikan salawat ini sebagai pembuka bicara kita. Jadi insya-Allah untuk hari ini sebagaimana biasa kita akan memulakan terlebih dahulu majlis kita dengan salawat ke hadrat baginda Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, iaitu salawat al-munajjiyah ataupun al-munjiyah yang kita akan membacanya sebanyak 33 kali biiznillah subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهر على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات.
وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات
وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah selesai majlis selawat peringkat awal. Sebelum kita membaca kitab Tamamul Minnah, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Syekh Abdullah Al-Ghumari, pengarang kitab Tamamul Minnah, juga kepada ahli keluarga beliau, para guru beliau, para murid beliau dan semua yang telah bertanggungjawab menyampaikan kita ingin sampai kepada kita, kepada beliau dan kepada seluruh ahli keluarga beliau, para ulama yang telah mendidik beliau, murid-murid beliau dan seluruh para ulama Islam serta seluruh kaum muslimin. Kita hadiahkan hadiah pahala bacaan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Amin. Alhamdulillah, kita akan mula masuk dalam fasa kedua bagi kitab Tamamul Minnah, iaitu fasa mempelajari hadis-hadis secara khusus yang menceritakan tentang amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga. Kita akan masuk pada hari ini hadis yang pertama, iaitu pada muka surat yang ke-28 berdasarkan cetakan Tamamul Minnah dalam bentuk PDF yang dicetak oleh Maktabah Al-Qahirah, muka surat yang ke-28 biiznillah. Bismillah, wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-syekh Abdullah ibni Muhammad as-Siddiq al-Ghumari rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i tamamil minnati lahu wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-hadisul awwal. Hadis yang pertama. Kita akan melihat hadis pertama di dalam fasa kedua ini, hadis yang menceritakan tentang amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. An Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qala, awwalu ma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-Madinah in jafala an-nasu ilayhi fakuntu fi man ja'ahu falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadhdhabin fakana awwala ma sami'tu min kalamihi an qala ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu wa Ibnu Majah wa sahhahahu al-Hakim ala syarti syaikhain. Dalam hadis yang pertama ini, Syekh Abdullah Al-Ghumari akan mendatangkan dua hadis. Ada dua hadis, satu riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam Ibnu Majah, satu lagi riwayat Al-Imam Ahmad. Nanti kita akan lihat riwayat Imam Ahmad pula. Hadis pertama yang didatangkan berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah ini bermaksud daripada Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memeluk agama Islam sewaktu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di bumi Al-Madinah. Dan Sayyidina Abdullah bin Salam ini, beliau pada asalnya adalah seorang pendeta Yahudi. Dan kita semua sedia maklum, orang Yahudi memang mengetahui kebenaran Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abdullah bin Salam bukan sekadar seorang pendeta Yahudi, tetapi merupakan ulama besar di kalangan orang Yahudi ketika itu. Dan akhirnya setelah beliau melihat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengar sabdaan Nabi, maka tahulah beliau bahawa inilah Nabi akhir zaman yang telah dijanjikan oleh Allah kepada para nabi dan para rasul sebelum ini, iaitu Sayyidina Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abdullah bin Salam adalah merupakan orang Yahudi, antara orang Yahudi yang terawal lah. Mungkin beliau adalah orang Yahudi yang paling awal sekali memeluk agama Islam apabila baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai di bumi Al-Madinah. Jadi daripada Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, pada mula-mula awal sekali ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba di Al-Madinah, manusia, iaitu orang ramai ketika itu, telah berpusu-pusu. Mereka telah pergi kepada baginda Nabi dengan begitu segera. Injafalan nasu ilaih. Injafal maksudnya zahaba musri'an. Maksudnya manusia telah pun pergi menuju kepada Nabi dengan segera. Maksudnya berpusu-pusulah kalau kita ikut dalam bahasa Melayu kita. Manusia telah berpusu-pusu, segera telah bertemu dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah pergi menemui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakuntu fi man ja'ahu, kata Sayyidina Abdullah bin Salam, saya adalah satu ketika dahulu di kalangan mereka yang telah pun mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidina Abdullah bin Salam yang ketika itu belum lagi meluk agama Islam, beliau juga di antara orang yang telah segera bertemu dengan baginda Nabi SAW, sebab beliau sebagai orang yang ada ilmu ingin mendapati betul ke Rasulullah benar-benar utusan Allah yang telah dijanjikan oleh Allah di dalam kitab At-Taurah, Al-Injil dan juga Nabi-Nabi yang lain. Lalu kata Syekh Abdullah ibn Salam, Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, falamma ta'ammaltu wajhahu wastabantuhu araftu anna wajhahu laysa biwajhi kadzdzab. Apabila saya mula meneliti wajah beliau, wajah baginda, apabila saya telah meneliti wajah baginda dan saya istabantuhu, maknanya saya telah, kalau ikut al-masyarah, istabana fulan asy-syai', maksud dia ta'arrafahu jayyidan. Setelah saya memerhatikan dan saya sudah mengetahuinya secara betul-betul, saya telah melihat baginda Nabi dan saya telah memperhatikan baginda Nabi dengan sebenar-benar pemerhatian, araftu anna wajhahu laisa biwajhi kadzabin. Saya pun telah mengetahui bahawa sesungguhnya wajah baginda Nabi bukanlah wajah orang yang kuat berdusta. Baginda Nabi bukanlah orang yang, wajah baginda Nabi bukan wajah seorang pendusta. Subhanallah. Maknanya orang satu ketika dahulu, bila dia tengok wajah orang tu, dia kata muka bersih macam ni, muka indah macam ni, muka yang ada nur, ada cahaya seperti ini, bukanlah muka orang yang berdusta. Subhanallah. Jadi Sayyidina Abdullah bin Salam ketika melihat saja wajah Nabi, sudah timbul dalam hatinya bahawa wajah seindah semulia ini bukanlah wajah seorang yang berdusta. Kadzab ni maknanya, kalau ikut asal bahasa Arab, kadzab ni kuat berdusta. Jadi wajah Nabi ni bukan wajah orang yang kuat berdusta. Bahkan Nabi tidak pernah sama sekali berdusta, sebagaimana yang kita semua tahu kisah hidup baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, fakana awwala ma sami'tu min kalamihi an qala. Okey, kata Sayyidina Abdullah bin Salam, maka yang paling awal sekali yang saya dengar daripada ucapan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah baginda Nabi telah bersabda. Maksudnya ketika Nabi sampai ke Al-Madinah, Sayyidina Abdullah bin Salam telah mendengar sabda Nabi, dan itulah sabdaan Nabi yang mula-mula sekali beliau dengar daripada mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdaan Nabi? Ayyuhan nas, wahai manusia seluruhnya. Wahai manusia seluruhnya, afsyus salam, sebarkanlah salam. Maksud dia sampaikanlah, berikanlah salam. Maknanya ucapkanlah ucapan salam. Yang kita sebut Assalamualaikum. Maknanya Nabi SAW meminta supaya para sahabat baginda dan juga orang ramai ketika itu mengucapkan ucapan salam. Sampaikanlah salam, sebarkanlah salam. Wa at'imut ta'am, berikanlah makanan. Maknanya kenyangkanlah orang-orang yang lapar. At'imut ta'am, berikanlah makanan kepada orang yang memerlukan, maksud dia. Bahkan kepada orang yang tak memerlukan pun tak ada masalah untuk kita hadiahkan makanan. Wasilul arham, sambunglah kekeluargaan. Al-arham jamak kepada rahim. Rahim, arham, maknanya orang Melayu panggil silaturahim, silaturahmi. Sambunglah silaturahim, hubungkanlah tali persaudaraan di antara kamu dengan kekeluargaan kamu, dengan makcik kamu, dengan adik kamu, dengan ayah kamu, dengan ibu kamu, dengan datuk kamu, dengan bapa saudara kamu, dengan sepupu-sepupu kamu. Banyak orang yang ada tali kekeluargaan dengan kamu. Sambungkanlah tali kekeluargaan. Wa sallu bil lail wan nasu niyam. Kamu semua hendaklah menunaikan salat pada waktu malam dalam keadaan manusia sedang tidur, dalam keadaan manusia masih tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Nescaya kamu semua akan masuk syurga dengan keselamatan. Dengan salam, dengan keselamatan. Hadis ini kata Al-Imam Syekh Abdullah Al-Ghumari, rawahu Tirmizi wa sahahahu wa Ibnu Majah wa sahahahu Al-Hakim ala syarti syaikhain. Hadis ini telah diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, dan juga Al-Imam Tirmizi telah
menyatakan bahawa hadis ini berstatus sahih, dan hadis ini juga telah diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini telah dihukum atau dianggap sebagai hadis sahih oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi berdasarkan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim. Maksudnya hadis ini walaupun tidak diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Muslim, tapi kata Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi, kalau ikut syarat pensahihan hadis yang telah dipegang oleh Al-Imam Al-Bukhari juga Al-Imam Muslim, maka hadis ini adalah bertepatan dengan syarat Al-Imam Al-Bukhari dan juga syarat Al-Imam Muslim dalam menyatakan sesuatu hadis sebagai hadis sahih. Maksudnya hadis ni adalah hadis yang kuat lah. Jadi kalau kita lihat, subhanallah, ketika Nabi SAW sampai ke Al-Madinah, yang Nabi minta daripada para sahabat, daripada masyarakat ketika itu adalah memberikan satu kerehatan kepada manusia. Maksudnya kita sebut afsyus salam. Nabi kata afsyus salam. Ayuhan nas, wahai manusia seluruhnya, sebarkanlah salam. Maksudnya kita ucap assalamualaikum. Mari kita ucap kepada orang, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kamu. Mari kita mendoakan orang itu agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesejahteraan, keselamatan kepada dia. Mari kita mendoakan dia supaya tidak menerima musibah. Bermaksud kita yang mendoakan juga tidak akan melakukan perbuatan yang menjatuhkan dia ke dalam musibah. Mari kita tidak akan menyusahkan dia, kita tidak akan memudaratkan dia. Kita akan menjadikan dia itu tenang dan lapang dengan kewujudan kita. Buktinya kita bukan sekadar berperwatakan seperti itu, bahkan kita memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keselamatan kepada dia. Kita kata Assalamualaikum, salam sejahtera buat kamu. Maksud dia, ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah agar Kau memberikan keselamatan kepada fulan bin fulan. Itu maksud Assalamualaikum. Dan Nabi juga meminta supaya kita memberikan pertolongan kepada mereka yang kelaparan. Bagi makanan kepada orang yang kelaparan, bagi makan, at'imut ta'am. Dan subhanallah, orang Melayu dalam bab bagi makan ni sangat masyhur. Kalau kita pergi kedai, tadi saya bawa pergi kedai tadi, beli sayur, beli ikan, abang kedai tu dia kira-kira, itu pun dia rasa, saya kira dia lebih kurang je dia kira tu. Dia bukan kira betul-betul tu. Kalau betul-betul rasa mahal lagi. Tapi dia buat lebih kurang je. Cara kira tu rasanya memang sepatutnya saya kena bayar lagi lebih, tapi dia buat lebih kurang je. Murah benar, murah sangat barang yang saya beli tadi. Kemudian bagi pula pisang, tuan-tuan. Nampak? At'imut ta'am. Orang Melayu kita walhamdulillah dari segi akhlak suka memberikan makanan kepada jiran tetangga, kepada orang yang memerlukan, itu sangat masyhur. Bahkan kita semua sedia maklum, sikit-sikit orang Melayu kita suka buat kenduri. Suka buat kenduri, ajak orang makan. Ini satu perbuatan yang baik. Tapi kalau kenduri malam-malam tu bahaya, boleh menyebabkan kalori bertambah. Jadi hati-hati jangan makan malam, takut gemuk. Wa at'imut ta'am wasilul arham. Sambungkanlah tali kekeluargaan dengan cara menziarahi, dengan cara menolong kaum keluarga, sanak saudara yang susah. Memberikan kegembiraan kepada mereka. Maksudnya, jangan jadikan hubungan kekeluargaan itu terputus. Wasilul arham. Dan Nabi juga meminta kaum muslimin ketika itu untuk mendirikan salat malam. Wasallu bil-lail wan-nasu niyam. Dirikanlah salat malam dalam keadaan manusia sedang diulit mimpi dan dia sedang tidur. Jadi Nabi SAW memberikan satu galakan kepada orang Islam untuk melawan perasaan hawa nafsu yang suka kepada kerehatan, yang suka kepada lena tidur. Lawan dan bangun. Di saat orang sedang tidur, dia bangun, ambil wuduk dan dia mendirikan salat pada waktu malam. Apa janji Nabi kalau orang itu afsyus salam, memberikan salam, memberikan makanan, menyambung tali silaturahim dan melakukan salat pada waktu malam di saat manusia sedang tidur? Apa janji Nabi? Kata Nabi, tadkhulul jannata bisalam. Kamu semua nescaya akan masuk syurga dengan penuh keselamatan. Nanti kita akan tengok apa maksud tadkhulul jannata bisalam yang dihuraikan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari. Jadi sini kita dapat nampak beberapa amalan yang membawa kepada seseorang itu masuk ke syurga Allah
iaitu menyampaikan salam. Alhamdulillah ini juga menjadi budaya kepada kita mengucapkan salam. Masuk kedai bagi salam, nak keluar kedai kita bagi salam. Kemudian kita menjamu jiran kita, menjamu sahabat-sahabat kita, tetamu kita dengan makanan. Kita bagi makanan kepada orang susah yang memerlukan. Kemudian kita menyambung tali silaturahim. Kita mendirikan solat pada waktu malam di saat orang semua sedang tidur. Sebenarnya kata Nabi, dengan perbuatan-perbuatan ini orang itu akan diberikan rezeki oleh Allah untuk masuk ke syurga Allah dengan penuh keselamatan. Baik, kita akan lihat satu lagi hadis yang didatangkan oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari yang juga berkaitan dengan tajuk kita ini. Cumanya hadis ini tidak lagi diriwayatkan oleh Al-Imam Sayyiduna Abdullah bin Salam, sebaliknya diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, cuma isi kandungannya adalah sama dengan isi kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Sayyiduna Abdullah ibn Salam radhiyallahu anhu. Wa bi musnad Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini anbi'ni 'an kulli syai' qala kullu syai'in khuliqa minal ma' qultu akhbirni bi syai'in idza 'amiltuhu dakhaltul jannah qala at'imit ta'am wa afshis salam wasilil arham wa salli bil lail wan nasu niyam tadkhulil jannata bisalam sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Cuma dalam buku kita dia tulis Ibnu Hayyan, yang betulnya Ibnu Hibban. Saya pun tak tahu kenapa orang yang cetak buku Syekh Abdullah Al-Ghumari ni, kalau kita ingat masa kita berada pada amalan-amalan yang membawa pelakunya ke syurga, banyak kali kita jumpa kalimah Ibnu Hayyan, sedangkan yang Syekh Abdullah Al-Ghumari maksudkan adalah Ibnu Hibban. Kesilapan sewaktu cetak. Hadis ini telah sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini sudah distatuskan sebagai hadis sahih oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Baik, kita akan lihat hadis ini terjemahannya apa. Okey, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari di dalam Musnad Al-Imam Ahmad. Imam Ahmad ada pelbagai kitab, antara yang terkenal adalah Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan subhanallah, saya dapat makluman guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani akan menghuraikan Musnad Al-Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ada hadir kat sekitar 300,000 tuan-tuan. Sahih Bukhari sahaja ada 7,658 hadis. Sahih Bukhari 7,000. Maknanya Musnad Imam Ahmad adalah sekitar lebih kurang 5 kali ganda Sahih Bukhari. Jumlah hadisnya Musnad Al-Imam Ahmad, kalau saya tak silap jumlah hadisnya sekitar 300,000. Boleh kita cek sekejap berdasarkan apa namanya secara tepatnya berapa jumlah hadis dalam Musnad Imam Ahmad, kita tengok jap. Kebetulannya Tabaq Maknas Al-Islami, mereka ada mencetak Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tengok hadis Musnad Imam Ahmad ni berapa jumlah dia. Kita tengok terus. Dah lalang ni kan. Kalau saya tak silapnya sekitar 300,000 hadis. Kita tengok jap. Sebentar tuan-tuan. Okey, kita tengok kejap. Al-Maknas. Okey. Sebentar, tak jumpa pula dah. Buku saya PDF. Sebentar, kita tengok sekejap. Musnad Imam Ahmad. Okey, Tabaq Maknas. Okey. Kita tengok sekejap tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kalau Tabaq Maknas, hadisnya ada 12 12. Ada 12 Okey. Tengok kejap hadisnya. Allahumma salli alaihi.
Okey. Okey. Sekejap nak tengok berapa hadis ni ada. Okey, sampai sini. Hadis yang terakhir, hadis berapa nombor ya? Okey, hadis yang terakhir dalam Musnad Al-Imam Ahmad berdasarkan kiraan Tabaq Maknas Al-Islami adalah hadis ke 28,295 hadis. Maknanya tak sampai 300,000 Tak sampai 300,000 hadis Tak sampai 300,000. Tetapi berdasarkan kiraan Tabaq Al-Maknas Al-Islami, jumlah hadis di dalam Musnad Al-Imam Ahmad adalah 28,295 hadis. 28,295 hadis. Jadi Fadilatul Syekh Husni bin Rusdi insya-Allah dalam waktu yang terdekat akan mula menghuraikan hadis-hadis yang ada dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad. Jarang-jarang kita dengar ada orang yang akan menghuraikan Musnad Al-Imam Ahmad. Subhanallah. Maknanya mungkin dengan majlis setiap hari beliau akan mengambil masa sekitar 5 tahun ke 6 tahun untuk mengkhatamkan Musnad Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah merezekikan kepada kita untuk dapat sama-sama menadah kitab ini daripada beliau, sama ada secara langsung atau secara online biiznillah subhanahu wa taala, atau secara rakaman. Baik, dalam Musnad Al-Imam Ahmad kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau telah berkata, saya telah berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya apabila saya melihat anda jadi elok perasaan saya. Allahu akbar. Setiap kali sesungguhnya saya, kata Sayyidina Abu Hurairah, apabila saya melihat anda, tabat nafsi, jiwa saya jadi bagus. Maksudnya saya rasa seronok, saya rasa gembira, saya rasa tenang, jiwa saya rasa begitu mekar dengan sebab melihat anda. Tabat nafsi wa qarrat aini. Mata saya begitu sejuk, mata saya menjadi sejuk, menjadi sangat gembira dengan melihat anda. Subhanallah. Ini kelebihan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mula-mula melihat baginda Nabi, mereka akan rasa takut dengan Nabi kerana kehebatan dan haibah gah yang ada pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semakin mereka mengenali Nabi, semakin mereka bergaul dengan Nabi, mereka akan jatuh cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beruntung Sayyidina Abu Hurairah direzekikan Allah dapat melihat Nabi. Moga-moga kita juga tidak diharamkan oleh Allah untuk melihat baginda Nabi, sama ada di alam mimpi atau di alam jaga atau di alam akhirat kelak biiznillah subhanahu wa ta'ala. Lalu kata Sayyidina Abu Hurairah kepada baginda Nabi setelah beliau menyatakan betapa beliau setiap kali tengok Nabi rasa seronok, rasa gembira, kata beliau, ambi'ni an kulli syai'. Ya Rasulullah, ceritalah kepada saya tentang segala-galanya. Ceritalah kepada saya tentang segala-gala perkara. Seronoknya dengan Nabi sampai bila minta Nabi cerita kepada beliau tentang segala-galanya. Lalu Nabi pilih tentang segala-galanya. Nabi kata apa? Kullu syai'in khuliqa minal ma'. Semua benda diciptakan oleh Allah daripada air. Semua sesuatu itu, segala benda itu diciptakan oleh Allah daripada air. Kita sendiri diciptakan oleh Allah berdaya daripada air mani. Binatang juga begitu. Tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah daripada air hujan. Jadi secara apa yang disebut oleh baginda Nabi di sini, semua benda diciptakan oleh Allah daripada air. Jadi beliau kata kepada baginda Nabi, ceritakan saya tentang segala-galanya ya Rasulullah. Lalu kata Nabi, segala-galanya diciptakan daripada air. Lalu Sayyidina Abu Hurairah tanya lagi baginda Nabi, akhbirni bi syai'in idza amiltuhu dakhaltul jannah. Wahai Rasulullah, beritahulah kepada saya tentang sesuatu apabila saya melakukannya,
nescaya saya telah masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tolong nyatakan kepada saya Rasulullah satu amalan yang kalau saya lakukan nescaya saya akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Lalu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada Sayyidina Abu Hurairah, dan saya tak langsung Sayyidina Abu Hurairah juga telah menyatakan hadis ini kepada kita. Apa sabdaan Nabi? At'imit ta'am. Berikanlah makanan. Berikanlah makanan. Wa afshis salam. Anda sampaikanlah salam. Wasilil arham. Anda sambungkanlah tali kekeluargaan, tali silaturahim. Wasalli bin nas wan nasu niyam. Anda laksanakanlah, dirikanlah salat pada waktu malam dalam keadaan manusia ketika itu sedang tidur. Tadkhulil jannata bisalam. Nescaya anda akan masuk ke dalam syurga dengan keselamatan. Hadis ini telah distatuskan sebagai hadis sahih oleh Al-Imam Ibn Hibban dan juga Al-Imam Al-Hakim. Jadi kalau kita tengok di antara dua hadis ini ada persamaan. Maksudnya ketika mula-mula Nabi masuk ke kota Al-Madinah, Sayyidina Abdullah bin Salam mendengar perkara yang sama, afsyus salam. Ada disebut juga dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, afsyis salam. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Salam disebut wa at'imut ta'am. Ada juga disebut tentang memberikan makan kepada orang yang memerlukan atau kepada mereka yang atas dasar untuk memuliakan mereka, mari kita bagi makanan. Juga disebut dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, wasilul arham, sambungkanlah tali persaudaraan. Juga disebut di dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam, juga disebut oleh Rasulullah di dalam hadis Sayyidina Abu Hurairah, iaitu dalam sabda yang berbunyi wasalli bil lail wan nasu niyam. Dan empat perbuatan ini iaitu memberikan salam, yang kedua memberikan makanan, yang ketiga menyambungkan tali persaudaraan, tali silaturahim, tali kekeluargaan, dan yang keempat adalah mendirikan solat pada waktu malam di saat manusia telah pun tidur. Empat perbuatan ini dinyatakan oleh baginda Nabi membawa kepada orang yang melakukannya akan masuk ke dalam syurga Allah dengan keselamatan. Dengan keselamatan. Baik, sekarang Syekh Abdullah Al-Ghumari akan mula menghuraikan beberapa petikan yang ada di dalam dua hadis tersebut. Hadis riwayat Sayyidina, hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam ataupun Sayyidina Abdullah bin Salam, dan yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan. Baik. Ifsya'us salam huwal bad'u bihi hina tuqabilu akhakal muslim wa huwa min huquqihi kama taqaddam. Apa maksud menyebarkan salam? Penyebaran salam, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, adalah memulakan memberi salam. Memulakan pemberian salam. Maknanya ini yang dimaksudkan dengan sebarkanlah salam. Maksudnya kamu mula, jangan kamu tunggu orang bagi salam dengan kamu lalu kamu jawab. Jangan kamu hanya menunggu, tapi kamulah yang memulakan pemberian salam. Jadi maksud ifsya'us salam adalah memulakan memberi salam. Al-bad'u bihi hina tuqabilu akhakal muslim. Kamu mula, itu ifsya'us salam maksudnya memulakan salam, memulakan pemberian salam ketika kamu bertemu dengan saudara kamu yang beragama Islam. Dalam isu ini pun ada berlaku perbezaan pandangan sedikit di kalangan para ulama. Boleh tak kita memberikan salam kepada orang bukan Islam? Pandangan yang biasa kita dengar, pandangan ramai para ulama menyatakan tak boleh. Kita hanya boleh memberikan salam kepada saudara se-Islam kita. Adapun kepada yang tidak beragama Islam, kita tidak mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ada juga para ulama yang berpendirian, sekiranya orang bukan Islam itu adalah orang Islam, bukan Islam yang baik dengan kita, yang tidak mendatangkan masalah kepada kaum muslimin, tidak menjadi masalah untuk kita menyampaikan salam kepadanya. Sebab kita mendoakan moga-moga dia selamat. Jadi di sini maknanya saya tak langsung kita telah
pertama kita bersikap baik dengan dia, dan yang kedua kita mendoakan agar dia selamat di dunia dan di akhirat. Keselamatan dia di dunia dan di akhirat maksud dia kita mendoakan dia agar dia menerima agama Islam. Dan kalau ikut Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, murid kepada Syekh Abdullah Al-Ghumari, Syekh Yusri bin Rushdi menyatakan tak ada masalah kita bagi salam kepada orang bukan Islam sekiranya orang bukan Islam itu adalah orang bukan Islam yang baik, yang tidak mendatangkan masalah kepada orang Islam. Orang bukan Islam yang dalam status zimmi, bukan harbi, bukannya orang-orang Yahudi yang berperang dengan orang Islam kita pula sebut kepada dia Assalamualaikum, bukan begitu. Lepas tu kalau kita tengok baru ni Syekh Ahmad At-Tayyib dalam majlis bersama dengan Baba di Vatikan, bersama dengan Ketua Padri Kristian di Vatikan, dalam ucapan Syekh Ahmad At-Tayyib, Syekhul Azhar, beliau memulakan ucapan beliau dengan memberikan salam kepada yang hadir ketika itu. Yang bersama-sama ketika itu, yang bukan Islam pun ada, yang beragama Islam pun ada. Jadi kalau tuan-tuan tengok ada para ulama kita bagi salam kepada orang yang bukan beragama Islam, maknanya kita tahu ada dua pendapat dalam isu ini. Kita tak nak bagi salam pun tak ada masalah. Kalau ada orang bagi salam kepada orang bukan Islam juga tidak menjadi masalah berdasarkan pendapat sebahagian para ulama yang lain. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa huwa, maksud dia wa huwa ay wa bad'us salam min huquqihi kama taqaddam. Kita memberikan salam kepada seorang muslim itu adalah di antara hak-hak yang berhak diperolehi oleh seorang muslim, sebagaimana yang telah disebutkan sebelum ini. Itu kalau kita tengok semula al-khaslatul khamisata asyar, al-khaslatul khamisata asyar al-bad'u bis salam. Kalau kita tengok apa yang telah kita pelajari sebelum ni, iaitu amalan yang ke-15. Amalan yang ke-15 yang telah disentuh oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari sebelum ini, iaitu memulakan pemberian salam, yang mana ia juga adalah merupakan amalan yang membawa pelakunya ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebut wa it'amut ta'am, memberikan makanan. Kita it'am ni maksudnya memakankan makanan. Kalau ikut asal terjemahnya lah, maksudnya kita memberikan makanan kepada seseorang supaya dia dapat makan makanan itu. Itu maksud it'amut ta'am. Kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa it'amut ta'am yakunu bil qalili wa bil katsiri hasbama yatayassar. Memberikan makanan kepada seseorang, khususnya kepada mereka yang memerlukanlah. Cuma taklah disyaratkan memberikan makanan ni mesti kepada mereka yang memerlukan. Mungkin kita memberikan makanan kepada orang yang tidak memerlukan, tetapi atas dasar untuk meraihkan, untuk menghormati, kita bagi kepada jiran tetangga kita yang dia pun okey, kewangan dia pun elok, tak ada masalah, tapi kita bagi atas dasar untuk mengikat tali kasih antara kita dengan dia juga tidak menjadi masalah. Tahadu tahabu, terbalik saya. Bagilah hadiah, tahadu tahabu, bagilah hadiah, nescaya kamu semua akan saling sayang menyayangi. Jadi kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, memberikan makanan kepada seseorang itu adalah berlaku dengan makanan yang sedikit atau makanan yang banyak. Maksudnya tak disyaratkan bagi makan ni mesti makanan yang banyak. Kalau kita bagi makan yang sikit, kita bagi anak kita dengan coklat contoh, kita bagi satu coklat. Atau dia minat, katakan dia minat apa namanya, abang minat apa bang? Baru minat apa? Pizza. Kita bagi pizza sikit aja. Pada awal bulan kita ada duit sikit, kita bagi pizza sikit je. Jadi anak kita tak boleh kata sikitnya baba kan. Kita kata it'amut ta'am yakunu bil qalil wa bil katsir hasbama yatayassar. Bagi makan ni tak kisah sama ada dengan jumlah yang banyak atau jumlah yang sedikit, berdasarkan apa yang mudah bagi kita ketika itu. Baik, seterusnya kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wasilatul arham takunu biziyarati aw bil kitabah wa bil musa'adatil maddiyati awil ma'nawiyah wa nahwi hadza mimma yush'iru bil 'atfi wal mawaddah. Apa maksud menyambung tali rahim? Tali silaturahim, tali kekeluargaan. Cara dia adalah dengan macam mana? Dengan cara kita berziarah. Dengan kita menziarahi sanak saudara kita. Silatul arham ni lebih kepada menziarahi
keluarga. Betul. Tapi bukanlah maksud dia kita hanya boleh ziarah keluarga. Kalau kawan-kawan tak perlu ziarah, ya kawan-kawan perlu ziarah, tapi tidak dinamakan sebagai silatul arham. Okey. Silatul arham, menziarahi kaum keluarga ini, caranya ataupun menyambung tali kekeluargaan ini adalah dengan cara berziarah atau bil kitabah. Sama ada kita pergi ziarah dia secara fizikal atau secara kitabah, iaitu secara kita mengutus surat. Mengutus surat juga adalah merupakan silaturahim. Kita menyambungkan tali kekeluargaan. Dan zaman sekarang ni senang. Kalau kita tak dapat nak menziarahi disebabkan PKP contohnya, kita boleh kita boleh telefon dia secara maya, dan kita boleh berutus surat. Sekarang ni orang dah tak utus surat dah. Orang hantar SMS ataupun hantar ke WhatsApp. Jadi ini semua adalah merupakan cara untuk menyambungkan tali kekeluargaan. Wabil musa'adatil madiyati awil ma'nawiyah. Menyambung tali kekeluargaan juga dengan cara bantuan material ataupun bantuan dari segi maknawi. Maknanya kita bantu dia sama ada dari segi material. Dia tak cukup duit, kita tolong dia. Mari kita tolong dia secara benda, bagi benda yang dia perlukan. Atau dengan secara maknawiyah, kita memberikan bantuan kepada dia secara kerohanian. Maksud dia sedih. Dia duit ada tapi dia ditimpa musibah. Kita pun memberikan kata-kata semangat kepada dia. Mari kita telah menolong dia untuk kukuh dalam menghadapi musibah tersebut. Ini juga di antara cara untuk menyambung tali kekeluargaan. Dan kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wa nahwi hadza mimma yush'iru bil 'atfi wal mawaddah. Dan seperti yang inilah, contoh-contoh yang lain macam-macam lagi lah. Apa saja cara yang mana perkara-perkara ini semuanya akan memberikan perasaan kasih sayang dan perasaan al-'atf. Al-'atf ni maknanya kasihan belas. Maksudnya kita mempunyai perasaan kasih belas kepada ahli keluarga, dan kita melakukan perbuatan itu, dia telah menyebabkan mekar kecintaan kita terhadap ahli keluarga. Hantar gambar, hantar SMS, hantar voice, hantar suara, apa saja cara, hantar video, buat video call, kesemua itu akan menyebabkan menjadi mesra hubungan kekeluargaan tersebut. Ataupun kita buat, kalau kita dah boleh bertemu sanak saudara nanti, kita buat hari keluarga, walaupun tidak warid daripada Rasulullah SAW buat hari keluarga, tetapi kesemua ini akan membuahkan perasaan kasih belas dan perasaan mencintai ahli keluarga. Dan ini dituntut di dalam erti kata silatul arham. Lalu Syekh Abdullah Al-Ghumari menyatakan juga apa maksud al-arham. Maksud al-arham, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wal arham kullu man tarbituka bihi silatul qarabati min jihatil ab au min jihatil Maksud rahim. Arham ni maknanya rahim. Asal kalimah ar-rahim ni merujuk kepada rahim ibu lah. Itu yang asalnya lah. Tetapi yang dimaksudkan dengan rahim di sini, atau kita sebut sebagai kekeluargaan di sini, semua orang yang hubungan qarabah, hubungan kerabat itu telah mengikat kamu dengan dia. Maknanya sebarang ikatan yang mengikat kamu dengan dia disebabkan hubungan kekeluargaan, itulah dimaksudkan dengan al-arham. Maknanya saya dengan pakcik saya. Maknanya contoh, saya dengan abang ibu saya. Maknanya saya dengan pakcik saya itu ada hubungan rahim, ada hubungan kekeluargaan. Sebab apa? Sebab saya dengan pakcik saya itu satu keluarga. Saya dengan datuk saya dengan abang kepada sebagai contoh, saya dengan adik saya sendiri, saya dengan anak saya dengan orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan saya, maka itu semua dinamakan sebagai rahim. Kerana saya dengan dia terikat dengan ikatan kekeluargaan. Tak kira, kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, dari belah ayah atau dari belah
ibu. Tak semestinya silaturahim ni daripada belah ibu saja. Belah ayah tak dinamakan sebagai kekeluargaan. Tidak. Bahkan kekeluargaan ataupun al-arham ini dia pergi kepada kedua-dua belah tersebut. Sama ada sebelah ibu atau sebelah ayah. Pakcik sebelah ayah ke, pakcik sebelah ibu ke, datuk belah ayah ke, datuk belah ibu ke. Asal ada hubungan kekeluargaan antara kita dengan seseorang dari sudut ayah kita atau ibu kita, maka kesemua itu dinamakan sebagai rahim, sebagai kekeluargaan. Kemudian kata Syekh Abdullah Al-Ghumari lagi, wa salatul lail fadluha azim wa yatajalla Allahu fiha ala ibadihi al-musallin bi anwa'il makrumat. Sembahyang malam, sebab dalam hadis tu disebut sembahyang malam dalam keadaan manusia sedang lena. Jadi kata para ulama kita, kenapa sembahyang malam di saat orang sedang lena itu pahalanya lagi banyak? Sebab apabila kita ingat kepada Allah di saat orang lain tidak ingat kepada Allah, maka mengingati Allah di saat orang tidak ingat Allah sangat besar pahalanya. Jadi sebab itulah kalau kita perasan, saat orang tak ingat Tuhan, tiba-tiba kita ingat Tuhan, pahala kita sangat besar ketika itu. Berbanding kalau kita ingat Allah di saat orang lain pun ingat Allah. Dalam majlis zikir contoh, kita ingat Allah, orang pun ingat Allah. Ada pahalanya juga, besar juga. Tetapi lagi besar kalau kita ingat Allah di saat orang lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila orang sedang tidur secara adatnya dia tidak akan teringat kepada Allah kerana dia ketika itu bukan mukallaf. Dia ketika itu sedang lena, berada dalam alam mimpi. Maka di saat dia tak ingat Allah sebab dia lena, kita pula bangun untuk mengingati Allah. Maka itulah penyebab mengapa sembahyang malam begitu besar pahalanya dan membawa kepada balasan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kata Syekh Abdullah Al-Ghumari di sini, sembahyang malam kelebihannya sangat besar, kelebihannya adalah besar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan menzahirkan pada sembahyang malam itu ke atas hamba-hambanya yang mendirikan sembahyang malam, Allah akan menzahirkan jenis-jenis kemuliaan al-makrumat. Al-makrumat ni jamak kepada makrumah. Makrumah jamak ni biasa kita dengar makarim. Biasa kita dengar kalimah makarim dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Maksudnya liutammima al-akhlaq al-karimah, kemuliaan akhlak-akhlak yang mulia. Jadi makrumat juga jamak kepada makrumah. Jadi makrumah jamaknya biasanya makarim, kadang-kadang boleh juga dijamakkan dengan makrumat. Dan di sini disebut, Syekh Abdullah Al-Ghumari sebut, Allah Ta'ala akan menzahirkan pada sembahyang malam itu, dengan sebab sembahyang malam itu, Allah akan menzahirkan jenis-jenis kemuliaan yang pelbagai yang akan Allah berikan kepada hamba-hambanya yang mendirikan solat malam. Orang yang sembahyang malam ni, subhanallah, antaranya cukuplah apabila dia doanya sering didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab orang yang berjaga malam, orang yang bangun di waktu malam, khususnya pada 1/3 malam yang terakhir, dia berdoa kepada Allah, doanya insya-Allah dimakbulkan oleh Allah. Jadi ini di antara contoh kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka yang mendirikan solat malam. Moga Allah memberikan kekuatan kepada saya dan kita semua untuk jangan lena sampai subuh. Sebab orang yang lena sampai subuh tak bangun malam ni, telinga dia sebenarnya dikencing oleh syaitan. Jadi Syekh Yusri pernah sebut kepada kami, jangan jadikan telinga kamu itu sebagai tandas syaitan. Jangan jadikan telinga kamu itu tandas syaitan. Jadi cara dia macam mana? Bangun malam sebelum subuh, bangun untuk solat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Jangan lena sampai subuh, sampai kena gerak pula baru nak sedar. Kerana apa? Ketika orang itu dia tak bangun malam, ya Allah, malu saya. Saya pun begitu juga. Payah juga nak bangun malam. Orang yang dia ni asyik lena subuh baru sedar, alhamdulillah. Ada orang sampai subuh pun dia tak sedar. Telinga dia sebenarnya sudah menjadi tandas, menjadi jamban kepada syaitan. Penuh dengan kencing syaitan, wali'iyazbillahi min zalik, sehingga berat telinga dia untuk bangun dan mendengar suara azan. Moga-moga kita dapat bangun malam dan menjadikan telinga kita bukan menjadi jamban kepada syaitan. Okey, seterusnya kata Syekh Abdullah Al-Ghumari, wadukhulul jannati bisalam. Okey, apa maksud wadukhulul jannati bisalam?
Nampak gayanya sudah pukul 4 suku, asar akan masuk bila-bila masa. InsyaAllah kita akan sambung wadukhulul jannati bisalam dalam pertemuan yang akan datang biiznillahi subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan menyentuh sambungan wadukhulul jannati bisalam, kerana orang yang melakukan 4 perbuatan tadi, bagi makan, menyebarkan salam iaitu memulakan bagi salam kepada orang, kemudian menyambung tali kekeluargaan, yang keempat bangun di waktu malam di saat orang sedang tidur, dia bangun untuk mendirikan salat, dia akan masuk ke syurga Allah dengan keselamatan. Apa maksud masuk ke syurga Allah dengan keselamatan? InsyaAllah minggu depan kita akan sambung perbahasan wadukhulul jannati bisalam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sekiranya masih lagi ada usia. Moga Allah subhanahu wa ta'ala memberkati kita semua biiznillah subhanahu wa ta'ala. Itu saja daripada saya. Rasanya tak ada sebarang soalan yang ditimbulkan di sini. Jadi alhamdulillah, moga-moga semuanya faham. Semoganya diberikan kebaikan biiznillah subhanahu wa ta'ala. Dan 4 amalan yang kita telah belajar daripada hadis ni, moga-moga dapat juga kita laksanakan. Bagi makan kepada orang, kepada anak-anak kita sendiri, kepada ahli keluarga, kepada sahabat-sahabat kita, teman-teman kita. Bila ajak kawan-kawan makan, cepat bayarkan, bukan menunggu orang bayar ke kita kan. Maknanya kerana ada juga orang tu dia saja buat lambat-lambat dengan harapan moga dia dibayar. Kita yang tolong bayarkan, bayar kepada kawan-kawan yang makan. Kadang-kadang contoh kita pergi kedai makan, tengok ada satu orang makan, apa salahnya? Kita tak kenal dia pun tak kenal kita. Okey, kita pun masa nak bayar, bang, abang yang makan tu satu keluarga tu saya belanja. Berapa abang cuba kira bang kan? Okey. Boleh je. Sangat senang untuk kita laksanakan. Tetapi balasan yang akan Allah bagikan kepada orang yang memberi makan kepada seseorang, orang yang menyambung tali persaudaraan, tali kekeluargaan, dia mendirikan salat malam di saat orang sedang tidur, dan dia satu lagi memberikan makan, menyambungkan tali persaudaraan, terlupa pula ada satu lagi memberikan salam, memulakan jumpa orang, dia yang bagi salam dulu, jumpa kanak-kanak kecil, tengah kadang kita lalu budak-budak tengah main, apa salahnya? Assalamualaikum dek, apa khabar? Bagi salam kat dia. Assalamualaikum. Kita memulakan salam walaupun kepada kanak-kanak. Dan yang keempat iaitu kita mendirikan solat di waktu malam. InsyaAllah, moga-moga Allah SWT merezekikan dan memberikan kepada kita kekuatan untuk melaksanakan amalan-amalan ini. Ada yang mudah, ada yang payah. Macam bangun tengah malam tu payah sikit. Bagi makan kepada orang pun macam payah juga tu. Kalau kita nak makan ke kita, senang aja. Tapi kalau nak belanja orang tu, terketar-ketar juga. Jadi kita kena lawan perkara ni supaya sampai kita menjadi mudah untuk melakukan ketaatan dan jadi payah untuk melakukan maksiat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Moga dalam jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah minggu depan kita jumpa lagi, dan kita tangguhkan majlis kita dengan salawat ke hadrat Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka az-zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك
ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جزاكم الله خير الجزاء أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته